dia pun kita duk ingat, duk pandang kita kan. Bayangkanlah kalau sampai dah beberapa hari tak mandi ni, memang sangat menyedihkan lah, no? Allahu Akbar. Baik. Jadi berbalik kepada soal fidyah itu, kepada siapa kita nak bagi? Memang kita kena bagi kepada asnaf. Asnaf ni ada 8. Nah, maknanya asnaf ni ada 8. Yang pertama fakir lah. Fakir ni adalah orang yang mempunyai harta dia tak cukup sangat lah. Kalau dia perlu RM10, dia mungkin ada RM2. Yang tu kita anggap sebagai fakir. Nah, kemudian yang kedua miskin. Miskin ni ada, dia bukan sampai tak ada langsung, tapi tak cukup. Contohnya macam dia perlu belanja RM10, tapi dia cuma ada RM7 ataupun RM8. Nah, itu kita kata miskin. Nah, kemudian banyak lagi lah, iaitu orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan pelajar ni walaupun dia ada orang kaya, yang nama pelajar ni, dia adalah orang yang fisabilillah. Maknanya orang yang belajar, dia boleh bagi. Termasuk juga orang yang berhutang yang teruk. Dan kawan kita yang berhutang yang teruk, berhutang yang teruk, jadi maknanya kita membantu dia, al-gharibun, kita boleh juga bagi pada dia. Jadi apalagi kalau kita nak sebut dia lebih kurang jadi 8. Maknanya termasuklah juga dengan amil dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak sekolah ni memang semua layak. Jadi cuma kalau kita pun dah duit tak banyak, maka kita akan pilih lah bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itu saja. Itu fidyah. Betul tak saya jawab tu? Kan? Satu lagi berkaitan apa tu? Rawatan mulut. Jadi maknanya kalau dia tidak sampai kepada, maknanya kalau kita boleh tangguh, kita tangguh lah. Dia tidak, maknanya tidak jadi sampai membatalkan puasa. Kalau kita memerlukan kepada rawatan tersebut, kalau dia tidak masuk lah, maknanya ayak tu tak masuk dalam rangkum kita kan. Jadi kalau kita faham, suntikan tak ada masalah. Suntikan tak ada masalah, sebab suntikan ni adalah satu rawatan yang segera lah daripada doktor kepada pesakit. Okay. Ada lagi tak? Tak ada dah. Sila. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wuduk Ustazah. Ya. Macam daripada sekolah dulu, setahu saya, kalau suami isteri, kalau dia ada wuduk, bila sentuh dia batal wuduk. Jadi bila kita ikuti beberapa macam ceramah, ada juga yang kata tak batal. Jadi ada yang sekejap kata tak batal, sekejap kata batal. Jadi yang mana satu yang perlu kita ambil? Okey, terima kasih pada soalan. Kami banyak juga pandangan-pandangan yang syaz, yang pelik. Jadi betul lah puan. Yang pertama, maknanya kita Imam Asy-Syafi'i, kita kena pegang. Kita adalah Imam Asy-Syafi'i, maknanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahawa persentuhan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maknanya yang suami kita kahwin itu sebab dia bukan mahram kita lah kan. Jadi maknanya membatalkan wuduk. Cuma ada pandangan Imam Asy-Syafi'i yang qaul qadim. Yang qaul qadim ni qaul lama, yang mengatakan bahawa kalau berlaku persentuhan tanpa syahwat, maka di situ tidak membatalkan wuduk. Pandangan ini kita ambil bagi kes-kes tertentu sahaja. Macam kita duduk di rumah kita, tak ada masalah. Bilik ayak pun duduk ada, kita pun duduk ada berapa orang je. Kadang-kadang bilik ayak banyak pada orang. Betul tak? Kadang semua orang bilik ayak, semua bilik ada. Rumah tinggal 2 orang duduk, tinggal 3 orang duduk. Jadi memang tak ada masalah. Jadi maknanya hendaklah kita berpegang kepada qaul yang as-sah. Di sini kita dalam apa keadaan, kalau boleh kita nak pegang ialah qaul yang as-sah, yang lebih baik. Jadi maknanya itu kita tak ada masalah di rumah. Tapi apabila kita di Mekah, saya bagi contoh, kalau kita di Mekah, memang susah segi nak ambil yang sembahyang dan sebagainya, tempat jauh kan bila yang ada orang setiap tempat. Jadi maka di situ, jadi kita telah mengambil pandangan di Mekah saja, bukan di Madinah lah. Maknanya kita ambil pandangan, maknanya daripada dia mula turun hotel rumah dia tu yang dia duduk sampai ke masjid, maknanya kalau dia bertuh dengan orang, semua tak cari lah supaya dia orang ni bertuh kan, tak payah cari. Jadi maka kita berpegang kepada qaul qadim, yang maknanya persentuhan yang tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wuduk. Jadi itulah pandangan yang kita pakai sepanjang-panjang kita berada di Malaysia ni.
Jadi maknanya yang kita sebut tu, maknanya kalau yang kita anggap tidak membatalkan, sebab ada kaul, saya kata kita boleh ambil. Tapi ada juga orang yang ambil bab meringan dalam perkara-perkara ni. Jadi kita tak maulah perkara-perkara yang meringan dalam soal ibadat, kita nak kena jaga. Jadi maka kita pilihlah yang asah. Saya nak kaitkan sini sedikit, ialah berkaitan dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i bagi orang perempuan lah terutamanya. Jadi orang lelaki memang tak jadi masalah kat mereka, tapi masalah di bawah tanggungan mereka. Iaitu contohnya kita panggil fatrah naqab. Fatrah naqab tu contohnya orang yang haid 1, 2, 3, 4, 5 haid, 6, 7 berhenti, 6, 7, 8 berhenti, 9, 10 main pula. Oh, dia tu Ustazah, macam mana ni saya ni, saya puasa 3 hari ni, saya nak kena ganti ke? Kan, dia kalau macam dia tak apa dah. Tapi bila puasa dia nak kena ganti. Saya dengan puasanya, dengan tadarus, dengan tarawihnya, dengan tilawahnya, macam-macam ada kat situ kan. Kan, dia nak membuktikan kata macam mana ni. Jadi di sini ada dua pandangan. Pandangan yang paling kuat daripada Imam Asy-Syafi'i lah, mengatakan bahawa 1 sampai 10 tu semua haid, kena ganti balik. Allah, dengar-dengar tu penting lah kan. Kemudian tapi ada satu lagi pandangan yang lemah, pandangan yang marjuh daripada Imam Syafi'i, mengatakan pada hari yang terbit haid itu maka dikira haid, dan pada hari yang kering maknanya kering dalam tempoh 24 jam dan lebih, maknanya kalau dia melakukan ibadat dikira sah. Faham tak tuan? Jadi dalam keadaan tu bila ada perkataan sah tu, maka dia nak ambil tu lah kan. Itu satu kan. Jadi ini kita cuba memahami. Tapi kalau kita nak jadi orang yang lebih baik, maka kita akan ambil 10 itu adalah maknanya kita gantikan puasa itu pada ke-10 harinya kan. Betul kan? Jadi saja nak sebutlah benda-benda ni kadang-kadang kita tak faham. Dan saya nak sebut juga bab wanita. Kadang-kadang kita ni jangan ngalit, utamanya macam orang yang didatangi haid. Katalah datang haid pukul 8 pagi, 9, 10 ada lagi. Lepas tu tak ada, sampai esok tak ada. Dia tak semayang dah, zuhur lah, asar lah. Suami pula tak tanya, maghrib lah, isyak. Suami lupa tu, kena tanya tu tanggungan tu. Kata kemarin tak semayang, ada ambil tahu kan. Jadi kan jadi dok tak ada apa dah. Ustazah kata tak dikira sebagai haid. Suami kena tanya, kemarin nak tinggal semayang qada ke tak? Sebab suami kalau isterinya tidak beres, suaminya juga tidak beres dalam soal untuk masuk syurga Allah. Sebab dulu orang lelaki yang aku terima nikahnya Cik Moh binti Cik Mei dengan mas kahwinnya kan. Jadi maknanya terima package. Allahu Akbar. Jadi itulah. Jadi maka isteri-isteri kena mudahkan kepada suami-suami. Jadi maknanya sebab qada tu kita kena qada balik. Ada banyak benda lah kalau bab perempuan ni, banyak lah. Terutamanya apa lagi berkaitan dengan, ingat tak nak bersalin dulu? Masa nak bersalin dulu darah turun berapa hari? 3 hari sebelum, ada orang 3 bulan sebelum, ada orang seminggu sebelum kan contohnya. Dan dia tak semayang. Sedangkan darah itu bukan dikira darah wiladah, bukan dikira darah beranak. Darah wiladah ini ialah darah yang datang bersama-sama dengan baby itu, baru dikira. Jadi macam mana semayang yang ditinggalkan? Saya nak sebut tu lah, bulan puasa ni kena qada dan semayang. Saya nak abang senang je macam mana nak qada. Dan ada baru ni duk kelih dalam ni, ustazah tu kata orang perempuan afdal semayang di rumah. Bukan macam tu kata tak boleh pergi semayang masjid. Tu je kan. Ada masalah lah kan? Kadang-kadang tu lah, kadang kita bagi pandangan pun kadang payah juga. Orang pun dia baca sekali lalu je, dia rasa macam faham sangat kan. Tak apalah. Saya nak cerita lah ni sebab budaya kita ni, kita seronok lah pergi masjid Jadi pergi masjid ni Alhamdulillah. Saya nak habak macam mana orang perempuan nak qada tu. Okey, tarawih yang 8 okey. Tu imam semayang tarawih, kita pun semayang tarawih, boleh. Orang lelaki pun ada juga tu yang dia tinggal kena qada. Macam mana nak buat? Bila tu imam mangkit 9, 10 kan, tu imam nak semayang tarawih ke 9 ke 10 tu, kita mangkit usalli fardhus subhi raka'ataini qada'an ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku semayang subuh 2 rakaat mengikut imam, qada kerana Allah Ta'ala. Nampak tak? Tak baca doa aku dulu, kau tak baca, tak apa kan?
Tapi yang eloknya baca. Tapi dia kata saya nampak sangat, kata dia ni kotor. Dia malu, dia kata. Tak apalah, dia malu kat manusia dulu. Kemudian 9-10. Kemudian bila Tok Imam angkit 10-11, kita sembahyang zuhur. Kita niat pula. Saya ku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat qada kerana Allah Taala. Nah, jadi boleh. Nah, kemudian bila Tok Imam duduk tahiyat akhir atau Tok Imam dah 2 rakaat, dia tahiyat akhir lah kan. Kemudian Tok Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat aku berpisah dengan imam. Naik terus kita untuk rakaat ketiga dan keempat. Nah, ni pakat tak mau baca dah Subhanal Malikil Mawjud, semua tak mau baca dah, nak cepat. Nah, kalau dulu orang baca memang kita dah lah. Kan? Maknanya kita tambah. Jadi maknanya salah dah. Tok Imam semayang tarawih, yang kita semayang qada, fardu lah kan. Boleh ke tak boleh? Tidak ada masalah, hukumnya adalah sah. Okey, kita nak balik. Kita ni banyak kerja nak buat ni, nak raya, nak apa ni orang perempuan kan. Tak boleh nak pergi semayang 20. Buat takat 8. Tak apa, buat 8 pun 2 hal, tak ada masalah. Nah, tapi bila Tok Imam angkit 9-10, saya tak tahu lah 1, 2, 3, 4, 8 tu. Nah, 9-10 kita boleh niat witir. Bila Tok Imam pula naik 10-11, salah, 9-10 dia apa hanggur je. 9-10, 11-12. Penimbalan 11-12 bila Tok Imam tu nak bangkit untuk rakaat kedua, kita nak duduk terus. Kita berpisah dengan imam tahiyat akhir. Faham tak nak? Jadi maknanya kita dapat witir berjamaah ni. Sebab kita nak ni, kita ni orang kata apa, law ni orang kata tengah jujur. Dan kita perlukan akaun yang banyak, nak hidup pun perlukan duit yang banyak, betul tak? Nah? Dia pun kata kalau macam kita ni tak apalah ada pencen kan. Tapi kalau macam orang yang tak ada pencen, orang kira-kira 500,000 tak cukup pun kalau umur dia sekian-sekian panjang. Maknanya kalau dia pakai WSU 500,000 pun untuk tempoh yang panjang tak cukup. Jadi maknanya untuk kehidupan dia, itu kehidupan dunia yang limited. Jadi untuk akhirat ni perlu duit juga. Tapi duit dia nama pahala. Nah, ingat tak kecil-kecil? Siapa ingat masa dia duduk dalam perut mak dia dulu? Mana ada orang ingat. Nah? Tapi nah, apa yang penting pada kita dalam perut mak kita duduk? Tali pusat, tidak? Tali pusat tu lah yang bekalkan segala-galanya pada kita. Bila kita lahir Allah kita tengok misi tu pegang gunting, kita dah pening kepala lah. Misi nak putuskan kehidupan kita. Misi gunting tali pusat. Begitu-begitu tali pusat, kita pun jelek. Kita ingat tak, kita kenang-kenang tak kita pada tali pusat yang berjasa pada kita dalam perut mak kita? Itulah talian hayat kita. Siapa dia duk ingat ni sampai mamai-mamai teringat kat tali pusat tu? Di mana lah mak kita pun mana lah, lupa nak tanya mak kita pun mati. Tak ada siapa tanya. Kemudian kita hidup di dunia. Hidup di dunia akhirnya kita mengerti bahawa an-nuqud, duit, emas, perak sangat penting. Tidak kan? Nah, maknanya nak beribadat pun perlu mah perak duit tu. Nah, kita pun hidup seronok dengan duit kita. Tengok akaun. Ada orang kampung saya dulu kan, dia lumpur. Jadi masa tu tak berapa ramai kan lumpur kan. Jadi kadang duk tengok akaun, buka akaun pagi, tengok petang. Perempuan dia pun kata, tengok apa pagi petang buku bank tu. Perempuan dia dah cerita kat saya, orang tua lah, kawan-kawan mak saya. Dia katakan, kena marah terus dia. Nah, suami dia marah dia. Pasal apa? Dia duk kata kat suami dia, duk tengok apa buku bank tu pagi petang. Bukan dia tambah apa pun. Nah, sebab dia sakit. Jadi maknanya bila dia tengok duit tu ada dalam akaun tu, dia rasa secure. Betul tak? Ni manusia, betul tak? Dia rasa secure, yang bini dia duk kacau dia. Nah, dia nak tengok, dah lumpur tak boleh apa kan. Jadi tengok duit lah, tak okey lah, secure lah. Kalau sakit pun boleh ambil ubat, boleh apa semua, macam tu kan. Jadi begitulah pentingnya duit. Tapi bila kita pejam mata masuk kubur, barulah kita tahu duit tu bukanlah perkara yang penting. Ketika tu yang penting ialah amal. Kata Hatim Al-Assam dalam satu cerita, seorang ulama, dia mengaji kepada guru dia Al-Junaid Al-Baghdadi. Tok guru dia kata, ni hang mengaji kat aku ni 30 tahun. Kita boleh mengaji kat tok guru sampai 30 tahun. Allahu Akbar.
Dia kata, hang mengaji kat aku ni 30 tahun, apa hang dapat? Tok Guru tu tanya dia. Jadi dia kata, aku dapat 8 kesimpulan. Saya nak nampak satu je, kalau 8 ni sampai esok kita. Jadi saya nak nampak satu. Dia kata apa? Dia kata, aku melihat ramai orang mempunyai kecintaan di dunia ini. Sama ada orang sayang pada suami dia, isteri dia, anak dia, ibu bapa dia, barang-barang dia. Ada orang sampai satu pinggan buruk ke talam buruk, kenang-kenangan tok nenek dia berapa ratus tahun ke apa ke. Sayang yang kita tengok tak ada nilai pun talam tu, kan? Tapi dia kata, aku perhatikan semua kecintaan-kecintaan itu, kan, tidak akan bersama-sama dengan pencintanya selama-lamanya, kan? Dan paling jauh pun yang menghantar kita barangkali kenderaan kita. Maknanya dia hantar. Tak ada suami yang isteri dia sayang sangat, suami mati dia pun terjun masuk kubur sama. Dia kata, abang dekat ni je lah bang. Teratu je. Jadi ketika itu aku melihat teman aku yang sebenarnya adalah amalan. Teman aku yang sebenarnya amalan, yang tidak akan pernah meninggalkan aku selama-lamanya. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni Al-Quran lah. Sebab Al-Quran yang akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Dapat malaikat daripada atas, daripada kiri, daripada kanan. Jangan kacau. Ini adalah Ahlul Quran. Saja saya nak sebut sebagai motivasi pada saya juga ni. Bagaimana orang duduk kuat kubur, nak buat jalan, nak buat apa kan. Orang menemukan kubur-kubur yang jenazah-jenazah yang tidak rosak kain jenazah. Ada yang tinggal kain jenazah dia elok, tapi tulang belulang dah jadi tulang belulang. Ada juga yang kain jenazah yang orang tengok masih duk elok lagi jenazah tersebut. Jadi bila orang tanya siapa dia ni, bukan sahabat-sahabat ni serta di Malaysia kita ni, Pinang Tunggai pun ada jadi kan. Tanya-tanya dia ni guru Quran, dia ni siapa? Ahlul Quran. Jadi mudah-mudahan kita pun ambil lah ruang, peluang nak tenang. Hidup ni banyak cabaran, tidak? Duk bersuami isteri cabaran tak? Cabaran, nasib baiklah talak tak ada kat orang perempuan. Kalau tidak talak 6 kali. Marah je talak. Allahu Akbar. Jadi maknanya itulah. Jadi maknanya nak sabar ni tak ada benda. Tak ada benda melainkan Allah. Allah tu maksudnya ayat-ayat Allah yang kita nak baca, nak minta tolong, nak berpegang. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Boleh ikut dekat tu Lepas pun tak mau tanya apa dah kan. Jadi terakhir ada lah. Kan sila. Ya. Jadi kalau kita berpegang pada satu mazhab Maliki, kita tak batal tanpa bersyawat kan. Jadi benda tu berlaku kalau macam contoh lalu terkedah sajalah. Jadi tak batal. Jadi kita nak berpegang pada tu. Okey. Bukan tak boleh. Jadi maknanya bila kita hendak bertalfiq, istilah dia kita nak campur-campur. Bertalfiq itu nama istilah dia Jadi maknanya kita kena ambil faham. Maknanya wuduk kita wuduk Syafi'i, tapi bertuh pakai Hanafi. Dia akan jadi celaru kat situ. Sebab itulah kita tidak menggalakkan talfiq. Kecuali macam kes-kes tak membeli belah tu tadi, memanglah daripada segi jenuh lah kering yang liong cashier tu, kita tak apa sekali beli kan. Tapi dalam soal bila kita beribadat tadi, soal sentuhan, kita pakai wuduk siapa dia? Kita pakai wuduk Syafi'i, tapi kita tampil, maknanya kita kena akur di situ. Jadi maknanya di sini nak kena fahami daripada segi usul dia tu. Supaya talfiq itu pun talfiq boleh, kan tak boleh. Kita pun masih menggunakan talfiq dalam keadaan tertentu, tapi dia mesti tepat daripada kepala sampai ke ekor. Bila clear. Ustaz, saya bertulis tadi. Tak baca dah, lupa dah surat-surat ni. Terima kasih, bagus Datuk Asmahan. Adakah si pemberi hutang wajib membayar zakat wang ringgit yang dipinjam oleh rakan? Rakan berjanji untuk membayar tetapi belum mampu berbuat demikian. Macam mana tu? Adakah si pemberi hutang wajib membayar zakat wang ringgit yang dipinjam oleh rakan
rakan berjanji untuk bayar, tetapi belum mampu berbuat demikian guna. Kita tak faham saya. Sekali lagi, 3 kali ni depa pasal puasa ni. Adakah si pemberi hutang wajib membayar zakat wang? Oh, faham dah, zakat. Dia ni maknanya pemberi hutang tu, si pemberi hutang, dia bagi hutang dia pada, contohnya kawan dia pinjam 15,000. Jadi kawan dia tu janji nak bayar tapi tak bayar lagi. Duit duduk kat kawan dia. Ni kita ni asal duit hak kita. Adakah kita kena bayar zakat 15,000 hak kita bagi kat dia? Ni kena faham. Zakat ini dikenakan kepada harta yang dalam tangan kita. Lalu tuan-tuan bayar apa zakat nak duit KWSP? Ambil tak salah. Macam saya, geng saya masuk 55, boleh ambil dah, kami ambil dah. Nah, contohnya tuan-tuan pergi bayar tak zakat duit KWSP, nak tanya? Tak bayar lah. Sebab yang tu walaupun hak tuan-tuan, tapi tuan-tuan tidak dipanggil tidak sempurna milik. Ni masuk tajuk bukan puasa ni. Tajuk tak sempurna milik. Maknanya tuan-tuan boleh tak pergi buat tolak suka-suka hati duit KWSP tu? Saya nak ambil duit saya ni. Duit saya siapa tak boleh, ni duit saya. Aku tak, ni tak tahuan tak apa kan. Jadi maknanya duit yang tu tak sempurna milik. Sama lah juga dengan kita bagi hutang tu, duit tu duduk dalam genggaman dia. Betul lah nama duit kita. Dia janji nak bayar, kita tak dapat lagi. Melebihi haul dah. Tapi kita tak perlu bayar sebab duit itu tidak dalam sempurna milik kita. Tapi tuan-tuan kena ingat once tuan-tuan dapat KWSP, yang pertama tuan-tuan kena buat keluar. Yang pertama tuan-tuan kena buat keluar sebab dia dikira harta rikaz. Harta apa nama tu? Harta karun. Mana nak tahu menyangkut-menyangkut rumah kita belakang pasu, tak ada timbul magnet berketui kan. Jadi maknanya yang tu kita kena bayar automatik, tidak tunggu haul. Jadi maknanya mai pok dapat. Jadi maknanya kita kena bayar. Maknanya jual tanah, buk dapat duit. Jadi kita kena bayar zakatnya itu. Jadi maknanya dia kira yang semerta. Okey, clear kot no? Baik. Saya pun dia lambat faham. Allah pasal tu orang tak mau orang tua kerja ni. Kemudian nak lajak sampai 60 berapa pula tu jenah. Baca pun tak boleh dah sana. Jadi wallahu a'lam. Jadi takat tu lakut dulu no. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah tentulah dari. Ada soalan? Sila. Ya, terima kasih. Itulah kasih sayang kita dengan ibu dan ayah kita. Jadi banyak benda juga kita kena belajar tentang mak ayah ni. Maknanya mak ayah. Kita nak buat yang terbaik pada ibu ayah kita. Saya walaupun tanya mak, tapi saya bos sekali lah ibu ayah. Jadi dalam soal puasa ibu kita, lama mana dah? Contohnya 10 tahun yang lalu puasa ibu kita tu baru kita teringat. Maknanya pasal apa kita baru teringat? Sebab ibu kita nak bayar barangkali. Tiba-tiba kita pun terlupa. Lepas tu bila main teringat mimpi ke apa-apa, maka kita kena bayar. Yang pertama, yang paling baik, kalau pesaka dia pun, harta dia pun kita bahagi kan. Sama juga dengan puasa dia, kita ambil. Maknanya kita tolong puasa mengikut bilangan hari yang dia tinggalkan. Tapi tempoh tahun itu banyak sedia. Tak banyak pun, secupak. Sehari secupak. Bukannya kan secupak. Jadi maknanya kalau segantang boleh 4 hari. Kilogram ni tak poti ke kan. Jadi maknanya bayarlah. Kalau 10 tahun maknanya bagi 1 hari yang ditinggalkan adalah 10 cupak. Itu yang jadi cerita orang dulu-dulu tu. Bayar fidyah yang duk surung beras tu. Kan kita pernah dengar kan. Tak tahulah kalau orang yang seusia dengan saya, muda-muda ni tak tahu surung beras tu. Jadi maknanya dia guna sah dah. Sah, tak ada masalah pun. Cerita dia lagu dia kata tipu tak tipu. Cerita dia macam ni, kawan tu tinggalkan puasa lama. Jadi bila tinggalkan puasa lama, jadi nak bayar ni sampai trailer-trailer. Siapa yang kaya? Tak ada nak boleh bayar. Saya pernah duduk mengaji Pak Mahmud dulu, satu syarikat Khatijah dan anak-anak. Saya ingat lagi sampai keluar. Saya sampai bebai. Bebai apa? Kami dapat seorang 10 kilogram beras nak bawa balik rumah nak beras ni.
Takkan nak tinggal di sekolah, cikgu marah pula, kan? Oh, saya menyempai dapat beras tu. Nak bawa balik tu nak sampai rumah kita pula naik bas lompat-lompat, bukan satu bas dua bas kan. Ya Allah tahu jam kan. Dia nak bayar tu tapi tak apalah, dia mampu bawa main bertrailer-trailer bagi kat semua pelajar. Saya dapat satu pun kelupok tak sengaja. Ada orang depan sampai 2, 3 kan. Tak boleh dah letih. Jadi maka orang semua tak mampu. Jadi maknanya kita akan panggil Datuk Imam. Biasanya kita bagi Datuk Imam bila kita anggap orang yang fisabilillah, dia berjuang pada jalan Allah orang dulu-dulu kan. Jadi maknanya kira berapa hari suruh. Jadi saya bayang fidyah saya yang wajib atas saya kerana Allah pada Datuk Imam sebanyak sekian. Datuk Imam pun terima. Lepas terima Datuk Imam tu dia kata, ni aku sedekah balik kat hang. Aku sedekah balik ni kat hang. Lepas tu saya bagi lagi sampai kiraan tu cukup. Faham tak? Jadi yang dilakukan fidyah itu adalah seguni. Jadi orang lala ni kata mengarut lagu tu. Sebenarnya tak mengarut. Inilah kita kata ta'awun kita, kerjasama kita dalam menyempurnakan kewajipan. Sebab kita nak kena bayar juga hutang tu, tapi dalam keadaan kita tak mampu. Dan ini sudah jadi kebiasaan dan menjadi amalan orang dulu lah, orang tak buat dah. Sebab pandai sangat, tak buat langsung terima pada muka. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya orang dulu, sebab orang dulu kan susah. Mana ada flow cash banyak-banyak, mana ada padi pun tanam setahun sekali. Seguni nak bagi tu pun ya Allah tu keringat betul-betul. Bukan bajak ni guna keringat betul-betul. Memang teruk lah kan. Jadi wallahu a'lam. Ada lagi satu soalan. Jadi lagu tu lah. Dia rancak bila-bila hujung. Perlukah kita bayar zakat emas yang disimpan di bank? Gulba. Kalau tak gulba pun kena bayar. Emas tidak berada dalam tangan kita. Kita bayar upah simpan dekat bank. Hak tu hak kita. Bila-bila nak pergi ambil pun boleh. Kan? Sama macam kita simpan duit di bank. Jadi kena bayar. Lalu ni kalau tak silap saya tak ingatlah gram dia, 80 gram kan? 80 gram emas. Saya tak berhenti sampai gram-gram ni. Sebab saya lama duk kira mayam lagi. Tapi lah ni nilai maknanya 80 gram. Lah 1 gram mai apa duit? Siapa baru beli gelang? Ayah. Siapa beli gelang puasa, gelang ayah dia beli lain pula. Siapa baru beli gelang? Ada tak? Nak tanya tak nilai berapa? 160. Kalau 80 gram tuan, kalau 80 gram tuan kali Isat. Siapa matematik cakap ni? Lebih kurang dalam 15,000 ada tak? Ada tak 15,000? Jadi maknanya sekarang ni tuan-tuan, sama jugalah maknanya 80 gram. Kalau tak silap saya, macam tu juga duit simpanan. Maknanya kalau duit simpanan tu kurang daripada tu, tak payah bayar zakat. Sebab dia nilai dia lebih kurang tu lah. Kalau dulu-dulu saya duk faham 25 mayam, saya ajak lah orang kata 25 mayam. Orang tak tahu lah mayam-mayam tu apa kan. Jadi maknanya nilai dia ialah 80 gram. Jadi maknanya kena bayar zakat. Jadi kalau disimpan gold bar dia tu beribu-ribu gram, berpuluh-puluh ribu gram, jadi dia kena bayar zakat ikut nilaian sebanyak 2.5%. Tak apalah, emas ni bagus beli daripada duit. Duit kita akan susut, betul tak? Emas dia tak susut, sikit-sikit saja. Tapi orang kata nak berniaga untung ni, minyak susut, emas pun susut. Yang tak susut apa dia kata? Niaga lembu. Lembu tak pernah turun harga. Daripada dulu rata-rata apa kan, dah naik mana pernah turun harga lembu. Jadi dia kata nak berniaga untung, niaga lembu. Tasurrun nazirin dalam surah Al-Baqarah. Jadi takat itu dulu yang baik daripada Allah, yang lepas dosa sendiri. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita memberi manfaat, memberi manfaat, dan insya-Allah jadi selamat berpuasa. Sekadar tu aku lihat astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.